Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, para imam, para bilal, pengurusi serta JK Masjid, serta muslimin dan muslimat, dan tak lupa juga pihak media yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan juga hidayah Dia yang telah memilih kita juga pada pagi ini. Dengan taufiknya kita dapat berjemaah di rumah Allah ini. Moga-moga Allah sentiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk melakukan segala amal soleh. Sebab tanpa taufik daripada Allah, kita tak akan mampu untuk beramal. Tahu, mungkin semua orang tahu tentang kebaikan, tentang amal soleh. Majoriti umat Islam tahu tentang betapa besarnya amal soleh ini. Seperti semayang berjemaah, semayang sunat qabliyah. Dah, semua orang tahu. Tetapi kenapa tak ramai yang buat? Tidak lain tidak bukan melainkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bincang satu tajuk yang kalau tempat lain ni panah jugalah tajuk dak, bid'ah menurut ahli sunnah. Ini satu tajuk yang saya sendiri pengalaman lepas balik belajar, antara tajuk yang paling orang tak berakhir sekali tajuk ni lah bila saya balik tak. Pernah ada 2 buah surau tak, berhentikan saya kerana tajuk ni. Sedangkan pada masa tu kita hanya baca kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan pun tahu tak, kitab Riyadhus Salihin ni kitab karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari awal kitab bagus, semua tak ada masalah. Siapa je bab an-nahyu 'anil bid'ah, minggu depan siapa surat, Ustaz kita stop dulu pengajian dia. Sepanjang hidup ni kali pertama saya terima surat rasmi daripada pihak surau, tidak dibenarkan mengajar, hanya kerana semata-mata membincangkan isu ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab isu ni boleh katakan ramai di kalangan umat Islam kurang jelas tentang isu ni. Oleh kerana itu dia menjadi satu polemik di dalam masyarakat Islam di mana pun. Sedangkan ini benda yang penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi peringatan. Tuan-tuan carilah dalam mana-mana hadis, tak ada satu pun hadis Nabi puji tentang perkara bid'ah ini. Tak ada satu pun. Semuanya adalah kejian dan juga ancaman daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu mesti kita fahami dengan betul-betul. Pertama sekali, seluruh umat Islam sepakat bahawa bid'ah ni benda salah. Ini semua sepakat. Baik orang yang melakukan ataupun orang yang menentang, mereka sepakat bahawa bid'ah termasuk benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sebagaimana syirik. Semua sepakat syirik ini benda berat, benda bahaya, benda besar, benda salah.
Sebab kedua-dua ni berlawanan, bertentangan sangat-sangat dengan suruhan agama. Syirik lawan dia kepada tauhid. Nah, orang belajar tauhid, dia wajib kena belajar tentang syirik. Dia tak boleh berpada saya cukuplah, saya tahu tauhid cukuplah. Mana boleh? Lah, kena tauhid mesti kena syirik. Barulah kita ni tak betul ataupun duduk di atas landasan yang jelas. Kalau tidak, kita belajar tauhid tapi kita tak mengenali apa itu syirik, pembahagian syirik, ada syirik besarnya, ada syirik kecilnya. Ditakuti kita terjebak sama. Oleh kerana itu, ancaman tentang syirik ni tak sentiasa seiring dengan suruhan supaya mentauhidkan Allah. Sebab tauhid kepada Allah adalah sebesar-besar amal. Amal yang paling besar sekali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam hadis-hadis bila ditanya kepada Nabi, apa amal yang paling baik sekali? Nabi kata al-imanu billah. Yani at-tauhid. Nah, lepas tu barulah mari jihad fi sabilillah. Lepas tu barulah mari birrul walidain. Mana tauhid satu benda yang tuntutan yang penting. Cuma di dalam masyarakat kita ni perbincangan tauhid agak hamba sikit. Sebab boleh jadi orang tak berapa faham. Khususnya tempat kita ni lebih ditekankan pengajian dalam bentuk kita kata sifat 20 dan sebagainya. Tak? Dan dalam sifat 20 biasanya tidak disentuh sangat tentang syirik. Tak menjadi satu topik yang besar. Bukan saya tentang ni orang ngaji sifat 20 minta maaf tak? Tetapi jangan berpada situ. Sebab di dalam bab akidah ni dia bukan sifat 20 saja. Tak? Dia ada tentang syiriknya, pembahagian syirik. Dia ada tentang al-wala' wal bara'. Semua ni berkait dengan tauhid, berkait dengan akidah. Dia ada tentang takdir. Bab takdir juga adalah bab yang penting yang ramai di kalangan umat Islam celaru. Kalau kita tengok dalam sejarah umat Islam ini, dua bab utama dalam perkara akidah yang menyebabkan timbulnya golongan yang menyeleweng daripada fahaman ahli sunnah. Pertama dalam bab sifat Allah, dalam bab asma' wa sifat Allah. Sebahagian umat Islam tersalah faham, keliru dalam memahami sifat Allah ni. Lalu timbullah kumpulan-kumpulan seperti Mu'tazilah dan sebagainya. Apa yang dia celaru dalam memahami sifat Allah. Lalu dia sebahagiannya menafikan sebahagian sifat-sifat Allah, sebahagiannya mentakwil sifat-sifat Allah, sebahagiannya mentasbih ataupun mentakyif sifat-sifat Allah ni. Lalu mereka keliru. Nah, bab kedua, bab yang besar juga menjadi polemik di kalangan umat Islam, start dari zaman sahabat lagi timbul dah. Tak? Golongan-golongan yang tidak memahami tentang takdir, al-qadar. Timbullah kumpulan qadariyah, jabariyah dan sebagainya, murji'ah dan sebagainya. Tak? Ni bab-bab ni kita di Malaysia kurang sedikit tak penekanan dia. Sebab tak tahulah, boleh jadi kalau kita tengok pengajian bab akidah ni, setakat pengalaman saya lah di mana masjid surau pun orang kurang berminat. Tak? Kadang-kadang ngatuk mata-mata dengar kuliah tentang akidah. Kalau ceramah politik, sini saya tak tahulah. Kalau di sebelah saya ni ceramah politik memang tu tak. Sama juga tentang sunnah dengan bid'ah ini. Nah, umat Islam kena tahu empat perkara ni. Sebab yang pertama, tauhid dan syirik menjelaskan kalimah tauhid kita yang kita bersyahadah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah ini kita kena faham sungguh tentang mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah dia, rububiyah dia dan juga asma' wa sifat dia. Dan di sana juga untuk menjelaskan kalimah tauhid kita ni la ilaha illallah, mesti reti tentang syirik. Barulah kita dapat faham sungguh-sungguh tentang la ilaha illallah. Dan kalimah tauhid kita yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimah Muhammadur Rasulullah inilah kita mengenali sunnah dia. Kena reti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barulah kita faham Muhammadur Rasulullah ni. Tak? Dan di samping mengenali sunnah Nabi ni, di sana ada benda yang berlawanan dengan dia, iaitu tentang bid'ah. Tentang bid'ah. Nah. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, umat Islam keseluruhannya reti, tahu benda ni, faham tentang adanya tauhid, adanya syirik, faham adanya sunnah, adanya bid'ah. Mereka semua sepakat, orang yang melakukan ataupun orang yang menentang, semua sepakat bahawa di sana adanya perkataan bid'ah yang keluar daripada mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi mereka tak tahu ataupun berselisih dalam nak menentukan mana satu benda yang bid'ah. Tak? Sini tempat polemik kita balah. Di sinilah tempat yang menjadi perselisihan di kalangan ummah. Sebahagian kata benda ni bid'ah, sebahagian kata tak, benda ni bid'ah hasanah, dia kata. Tak? Ni start timbul. Cuma tak ada lah orang, tak tahulah. Tak ada lagi setakat ni orang kata ni syirik hasanah, tak ada lagi dah. Walaupun mereka terlibat. Mereka terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Tapi bila kita kata syirik, dia kata syirik salah, tak boleh buat. Apa tak? Jadi macam mana kita nak tentukan tentang bid'ah ni? Apa pandangan ataupun pandangan sebenar ahli sunnah tentang bid'ah ni? Yang pasti kita tengok dalam mana-mana kitab, tak? Semua ahli sunnah, tak kiralah dari kalangan mazhab mana-mana pun, semua menentang. Termasuk mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan kita ni, cukup keras dalam menentang perkara bid'ah ni. Tak? Cuma di kalangan umat Islam, khusus dalam masyarakat kita ni, dia tersalah dalam memahami apabila sebahagian ulama membahagikan bid'ah, seperti dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, bahagi bid'ah kepada dua, tak? Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tak? Ataupun qabihah, ataupun siapa? Sultanul Ulama bahagikan bid'ah kepada 5 bahagian. Ulama kata ni pembahagian ini bukan apa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sebenarnya. Itu pembahagian dari sudut bahasa. Nampak tak? Yang bahagi kata ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, tak? Ada bid'ah haram, ada bid'ah mubah. Pembahagian ni dari sudut yang dibincangkan oleh ulama tu betul. Tapi yang difahami dalam masyarakat tak kena dengan apa yang dibincangkan. Seperti disebut bid'ah. Saya dalam bab bid'ah ni kita ambil pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Apa pandangan dia? Ni bukan dari kalangan, kalau tempat lain kita kata Wahabi apa. Tak. Dr. Yusuf Qaradawi ni bukan daripada kumpulan ni. Tapi apa pandangan ni? Kita kira Dr. Yusuf Qaradawi ni orang yang paling muqtadir. Tak, dalam dia punya pandangan. Tengok dia bincang tentang bid'ah benda. Dia menentang segala benda yang berlaku. Dia kata bid'ah ni benda yang menyusahkan ummah. Bid'ah ni benda yang memberatkan kita untuk beramal. Ini pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Dia bagi contoh benda. Dia bagi contoh, ada seorang pemuda, dia tak belajar tentang berwuduk. Kita boleh baca, kita boleh rujuk. Buku ni keluaran PTS, terjemahan dia tak. Dia kata ada pemuda bila tanya bab pun tak belajar bab berwuduk. Dia kata payah. Dr. Yusuf Qaradawi kata payah apa? Berwuduk ni basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dia kata aku tak hafal doa-doa dia. Doa dia. Dia kata Kang, masa basuh, masa berkomor ada doa dia. Kang, tak? Kalau kita ada kitab buku-buku, kitab lama ada tak? Dia ajar. Masa komor ni ada doa yang mesti dibaca. Masa basuh muka ada doa dia mesti dibaca. Masa basuh tangan ada doa dia mesti dibaca. Tak? Basuh tangan kanan ada doa dia. Basuh tangan kiri ada doa dia. Sapu kepala ada doa. Setiap anggota wuduk ni semua ada doa mereka. Ni kita kan bagus doa tu. Tapi benda yang diada-adakan, ditambah, menyusahkan orang, sehingga kan orang ni
Dia tak reti nak berwuduk, dia kata. Sebab dia dah ingat nak baca doa-doa ni. Tak. Ini bentuk kita kata. Tak. Dan memang para ulama sepakat tentang bid'ah ni kemuncak dia dibawa kepada kesesatan sebagaimana yang Nabi sebut. Walaupun peringkat awal betul kita kata dia baca doa, tak salah pun baca doa. Betul dia baca Yasin je. Dia tahlil je. Tapi kemuncak dia. Macam mana kemuncak dia? Saya ambil apa yang disebut oleh Maulana Abdul Hadi tentang betapa bid'ah ni akhir dia, penghujung dia memang membahayakan pelaku dia. Macam mana? Mungkin kita kata benda dia anggap biasa saja, dia beramal benda yang tidak sesuai dengan sunnah. Saya ambil contoh zikir selepas solat. Tak. Alhamdulillah kita di negeri Perlis ni kita sebarkan benda ni. Saya awal-awal balik dulu saya sebar kat kampung saya dulu kan. Saya buat banner, kita cari PT sikit, kita buat banner, kita bagi agihkan ke setiap masjid surau. Tapi alhamdulillah ada masjid surau yang tampal, yang letak banner kita ni. Ada masjid surau ada sipang aja. Dia kata tak kena hak kita beramal ni. Tak. Sebab apa? Sebab bila kita amalkan satu amalan yang bukan ajaran Nabi, kita akan tinggalkan amalan Nabi. Percayalah. Benda yang simple je kita ambil. Zikir selepas solat. Sedangkan zikir selepas solat ni yang disusung ni semua ada dalam riwayat. Dan semuanya sahih. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Tapi kita carilah di mana, di seluruh Malaysia ni mana masjid surau yang baca, terutama bahagian atas sekali. Mana masjid surau baca? Ditinggalkan. Saya pernah kat mana-mana pun saya sebut isu ni. Sebab memang menyentuh perasaan saya bila saya bertemu dengan seorang imam dia ni. Kita di tempat saya dulu kita buat satu daurah kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud Fatani. Selepas habis daurah kitab ni, Al-Fadhil tuan guru kita Dr. Abdul Basit share zikir selepas solat ni. Dia kata ini antara zikir-zikir amalan Nabi selepas sembahyang. Ini Nabi baca, ini Nabi baca, ini Nabi baca, dia kata. Lepas sudah daurah, okey, kita pun balik. Sebelum balik saya temu ni, Tok Imam tu temu. Dia kata, ini komentar Tok Imam. Kita bayangkan, komentar seorang imam. Dia kata betul dah apa yang Ustaz sebut tadi tu, dia kata. Bagus belaka, tu memang hak Nabi buat lah, sunnah Nabi, dia kata. Nak zikir-zikir selepas solat ni. Tapi yang kita buat ni betul juga, dia kata. Yang kita buat ni bagus juga. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya bila dia kata gini, bila seorang imam dia kata yang kita buat ni, yang kita amal seharian walaupun tak ada dalam sunnah ni, tak ada dalam zikir ni, bagus juga, dia kata. Tuan-tuan agak-agak dia akan beramal tak dengan hadis, dengan sunnah Nabi ni? Dia akan beramal? Dia tak akan beramal. Sampai habis umur dia pun dia tak akan buat, sebab bagi dia apa yang dia buat bagus juga. Bagus juga. Kita ambil pandangan siapa? Pandangan Imam Asy-Syatibi. Ini pandangan yang paling clear sekali dalam bab mendefinisikan bid'ah. Imam Syatibi punya pandangan tentang bid'ah ni benda. Saya baca terjemahan teruslah daripada tuan-tuan boleh rujuk kitab ni. Ini kita kira tak tahulah kalau orang ni sebutkan Dr. Yusof Qaradawi pun Wahabi juga, kita tak tahulah. Apa Imam Asy-Syatibi takrifkan? Dia kata bid'ah seperti yang ditakrifkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi adalah ia adalah suatu rekaan dalam agama yang menyerupai syarak. Ni kita zaman hari ni masih ada lagi sebahagian orang yang menentang bila kita cakap bab bid'ah ni. Dia kata kalau semua bid'ah, dia kata tak payah mengajar pakai ni lah. Tak, dah naik kereta Ustaz. Ini orang yang kita panggil dangkal, hujah yang dangkal. Tak, sebab bid'ah dia tak melibatkan urusan dunia kita. Bid'ah hanya melibatkan, tengok, ia adalah suatu rekaan dalam agama yang menyerupai syarak. Tudahi syar'iyah. Dia nak menyerupai syarak. Nabi ajar zikir selepas sembahyang. Zikir selepas sembahyang ni termasuk dalam zikir khas, zikir yang khusus, yang Nabi tak baca benda lain melainkan yang ni Nabi baca, yang kita panggil wirid. Wirid ni apa? Benda yang menjadi harian kita.
Tak? Nabi SAW di peringkat awal Islam, Nabi baca Quran. Kita boleh tengok hadis-hadis dalam riwayat Imam Bukhari sendiri, tak? Riwayat Ibn Abbas yang mengatakan dulu kami tahu Nabi ini sudah solat. Macam mana? Kami dengar zikir yang kuat. Tak? Takbir. Benda tujuan Nabi mengajar kepada para sahabat apa yang patut dibaca. Lalu datanglah riwayat-riwayat bacaan Nabi selepas solat. Ini Nabi baca, ini Nabi baca. Mana Nabi tak baca benda lain? Sepanjang kita kata hampir 10 tahun Nabi duduk Madinah ni semayang secara berjemaah, Nabi tak pernah miss semayang berjemaah 5 waktu ni, kecuali beberapa hari sebelum dia wafat. Tak ada benda lain yang diriwayatkan oleh para sahabat melainkan inilah yang Nabi baca. Tiba-tiba sebahagian orang dia datangkan, dia reka zikir yang lain, tak? Tudahi syara', yang menyerupai syarak, dan diniatkan bagi berlebih-lebihan dalam beribadah. Tuan-tuan boleh tengok ada setengah masjid surau, dia selepas semayang, Masya Allah, macam-macam zikir dia baca, dengan tahlilnya, ya kafinya, ya latifnya, macam-macam. Di zaman Covid baru ni, saya tak mau sebutlah kat mana tak, ada arahan daripada pihak pejabat agama, dia suruh selawat pula lepas semayang. Selawat, cuma arahan dari pejabat agama suruh selawat Ibrahimiyah. Puak-puak ni pergi selawat dia pergi selawat biasa, selawat berjanji lah, selawat berjanji. Setengah masjid habis selesai dah PKP, dia tinggal lah. Setengah masjid dia teruskan, jadi hak baru pula. Dia tambah hak baru pula. Bukan kita larang selawat, jangan salah faham. Selawat tu bagus. Tak, selawat bukan kata salah, tetapi tak kena tepat dia. Sebagaimana ada seorang tabi'in, dia bersing tepi seorang sahabat, tak silap saya Ibnu Umar ataupun Umar. Dia bersing. Sudah dia bersing, dia baca doa. Dia baca Alhamdulillah. Alhamdulillah dia bersing. Allahumma salli ala Muhammad. Simple je benda dia buat di tepi sahabat. Tengok kefahaman sahabat. Dia ni bersing, lepas ini dia bersing, dia pun sebut Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat ni terus menegur lagi. Sahabat tepuk peha dia. Tak, sahabat kata, ya akhi, cukuplah mu dengan sunnah Nabi. Cukuplah mu dengan sunnah Nabi. Macam mana sunnah Nabi? Sunnah Nabi bila bersih sebut Alhamdulillah. Adakah kita nak kata sahabat ni marah orang berselawat? Bukan marah orang berselawat. Tetapi kita mengada-adakan. Tak, sedangkan Nabi aja selepas bersih ni, tak, yang dibaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucap Alhamdulillah. Apa tak? Saya biasa buat contoh, kita nak masuk tandas, Nabi ajar zikir dia kan. Tak? Kita nak masuk tandas. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh tak saya nak masuk tandas, saya nak baca ayat kursi? Tak? Sebab tahu tandas ni tempat syaitan. Dan ayat kursi ni memang bisa dengan syaitan. Boleh tak? Tak salah bacaan tu, tapi tak kena tepat. Kata. Hak ni kita panggil bid'ah. Bid'ah kerana bercanggah dengan sunnah. Bercanggah dengan sunnah. Kalau kita buka ruang ni, dia akan macam-macam pesen orang akan reka. Macam-macam pesen. Ada hak ni mari nak masuk tandas, dia baca ayat kursi. Seorang lagi dia kata pada baca ayat kursi baik baca Al-Baqarah terus. Sebab Nabi kata mana-mana rumah yang dibaca Al-Baqarah, syaitan akan lari kan. Mutah kita Al-Baqarah dia mari baca tak? Tak? Ini dia panggil tudahi. Dia mengada-adakan untuk berlebih-lebihan dalam dengan niat dia bukan tak bagus. Niat dia untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Faham? Jadi ini benda yang sebahagian umat celaru benda ni, ditambah dengan sebahagian agamawan yang menambahkan kecelaruan ni. Ada siapa satu saya pernah dengar seorang ustaz, dia kata bid'ah ni tak salah tuan-tuan. Sahabat pun buat bid'ah, dia kata. Oh ni lagi karut.
Ni kalau keluar daripada mulut ustaz kita kata tak layaklah mu cakap depan masyarakat. Dia nisbahkan bidah kepada sahabat. Mana ada sahabat pernah melakukan bidah? Tu dia kata ada sahabat sudah rokok, dia baca benda hak Nabi tak ajar. Ini betul-betul tak faham tentang bidah. Kan ada sahabat kan bila sudah bangkit daripada rokok, masa i'tidal Nabi ajar dak Rabbana lakal hamd. Tapi sahabat ni dia tambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu bid'ah lah dia kata. Betul ke tuan-tuan itu bid'ah? Nampak tak? Dengan benda-benda lagu ni, dengan ucapan-ucapan lagu ni lah menambahkan lagi kekecelaruan di kalangan ummah untuk memahami benda apa itu bid'ah. Kalau kita tanya ustaz tu sendiri kata bid'ah ni salah. Tapi ada bid'ah boleh buat dia kata. Tengok sahabat buat. Tuan-tuan, dalam bab syariat ini siapa? Dr. Abdul Karim Zaidan, dia ada sebuah kitab, tajuk dia Tarikhu Tashri'. Tajuk dia Tarikhu Tashri'. Ini satu kitab yang menjadi silibus pada banyak universiti. Apa dalam ni? Tarikhu Tashri' ini membincangkan tarikh pensyariatan Islam. Sepanjang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tempoh pensyariatan. Nampak tak? Segala benda yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta di zaman Khulafa' ar-Rasyidin, ini dikategorikan sebagai tarikh pensyariatan. Tak, masa pensyariatan. Benda-benda yang berlaku dan dipersetujui oleh baginda Nabi SAW, itu dikategorikan sebagai sunnah, dikategorikan sebagai syariat. Termasuk apa yang diucap oleh sahabat tadi. Nampak tak? Bila sahabat baca, sahabat sebut Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Adakah benda tu dikategorikan bid'ah? Tak. Benda tu diakui oleh syarak apabila Nabi sendiri yang mengakui. Nabi kata siapa baca? Selepas mayang Nabi tanya kan, siapa yang baca benda yang tak pernah aku ajar? Lalu Nabi beri komentar, para malaikat berebut-rebut untuk menulis, mengangkat ucapan ini. Maknanya benda ni termasuk dalam sunnah walaupun bukan dari lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil syariat yang paling besar sekali kita buat, seluruh dunia Islam buat, iaitu azan. Mari mana azan ni? Azan. Lafaz azan tu mari dari mulut siapa? Adakah mari daripada Nabi? La. Mari daripada mimpi lagi. Mari daripada mimpi dua orang sahabat yang bermimpi. Tapi kenapa kita buat hari ni? Dia adalah syariat, dia adalah sunnah. Kita nisbah benda ni sunnah Nabi walaupun Nabi sekali habuk tak pernah azan. Ke kita aja dengar. Dalam hadis kata Nabi pernah bang di masjid. Betul lah bila lambat sikit kejut lewat, Nabi sendiri bang. Tak ada, Nabi tak pernah azan pun. Adakah kita nak kata ni bid'ah juga? Lah. Itu termasuk sunnah walaupun Nabi tak pernah buat. Ini kita kata benda-benda yang mesti dijelaskan kepada masyarakat. Agamawan sepatutnya bertanggungjawab bila dia bercakap. Jangan dia mencelarukan kefahaman di kalangan ummah dalam bab memahami bid'ah ni. Saya ambil contoh tu dulu. Kita kuliah pagi ni tak boleh panjang-panjang sangat lah. Sebelum kita nak faham tentang bid'ah ni, kena faham dulu sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ni banyak takrif dia. Kita ambil takrif yang sepatutnya difahami selepas pada takrif yang kita beri saat ni tak? Takrif Imam Asy-Syatibi saat ni kita kata apa takrif dia? Iaitu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yaqsudu bis-suluk 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ini takrif yang paling clear daripada Imam Asy-Syatibi. Tariqah fid din maknanya satu rekaan, satu jalan beragama, cara beragama mukhtara'ah yang direka-reka. Tujuan benda untuk menyamai syariat. Buat tu dia tak buat benda lain, dia buat serupa dengan syariat.
Tapi dia bukan syariat, sebab syariat ni mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan benda, tujuan karuk ke tujuan salah? Tak. Yaqsudu bisuluk alaiha. Tujuan dia, niat dia untuk beragama. Tak, untuk urusan agama. Tetapi berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Tengoklah, perhatikanlah segala bentuk bid'ah yang dilakukan, semua benda yang berlebihan belaka. Nah, semua benda yang berlebihan. Kita ambil dalam bab urusan jenazah. Hak yang berlaku dalam masyarakat. Macam mana urusan jenazah? Start daripada mandi, kafan, dak solat, sampailah ke bumi. Kalau kita ikut betul-betul sunnah Nabi, tak kiralah ikutlah jalur mana-mana mazhab pun, termasuk dalam mazhab kita Syafi'i sendiri. Macam mana bentuk? Mudah ke payah? Mudah je. Start mandi jenazah, kita mandi jenazah. Macam mana sunnah? Sunnah simple je. Tapi hak berlaku dalam masyarakat lagu mana? Kalau tempat saya lah, Masya Allah. Air tu kira tak tahulah banyak mana. Macam paip bomba terus kita panggil. Oh, dia mandi juga. Sedangkan mandi jenazah ni hanya sekadar untuk ratakan air saja. Cukup lah. Hak wajib mandi jenazah ni ratakan air. Mandi jenazah ni sebiji sebagaimana mandi janabah kita, mandi junub kita. Gimana kita mandi junub? Begitulah mandi jenazah. Tapi kalau berlaku kematian dalam masyarakat, mana-mana kampung pun biasanya apa yang berlaku? Dia rusing kalau nak cari siapa mandi jenazah. Betul tak? Sini saya tak tahu, tapi kalau tempat saya memang, kalau di kampung tu memang ada seorang tu je hok mandi jenazah. Mati hamba Allah ni tak tahulah siapa akan mandi jenazah. Sedangkan mandi jenazah ni siapa-siapa pun boleh. Ayah kita mandi, apa yang kita pergi cari orang lain tu, kampung sebelah tu kita pergi cari? Apa ni? Sebab hanya kerana tambahan-tambahan tu dia tak erti. Sedangkan hak Nabi ajar mudah, simple. Mandi jenazah ni ratakan air. Hak wajib ratakan air. Bersih anggota jenazah ini daripada najis, sebagaimana kita mandi janabah tak? Bersihkan anggota dia daripada najis, mandi ratakan air, cukup. Hak lebih afdalnya mengikut sunnahnya, tak? Mandi dengan daun sidirnya, daun bidaranya, tak? Kapur baruhnya dan sebagainya, tak? Ratakan, basuh anggota wuduk dia dahulu, tak? Bukan berwuduk, tak? Dia membasuh anggota wuduk. Faham? Kalau kita mandi ikut cara sunnahnya, simple, mudah, sekejap je siap. Siapa-siapa pun boleh buat. Ayah kita mati, kita lah mandi. Mak kita mati, adik-beradik puang kita lah yang mandi. Tak? Apa kita pergi serah ke orang lain? Nah, begitulah solat jenazahnya. Solat jenazah Nabi simple je. Mari letak jenazah, kita semayang 4 kali takbir, panjangkan doa dalam takbir yang ketiga. Tak? Takbir yang 4 salam, angkat. Tapi kalau hak tambahan lagu mana? Tak? Sudah solat, dia akan tanya dulu apa kita nak kata tentang mayat ini. Baik. 3 kali tu. Tak? Lepas tu dia akan baca setengahnya tahlil dulu. Dia baca ayat kursi, dia baca tak? Macam-macam sedekah Fatihah dan sebagainya. Doa pula panjang lebar. Masa dalam sembahyang tadi tak doa panjang pun. Waktu yang kita pelik. Tak? Sedangkan sembahyang jenazah ni tujuan dia untuk mendoakan si mati. Faham? Pelik kita tengok apa yang berlaku dalam masyarakat. Tak tahu dia ambil kat mana. Dalam kitab pun tak ada benda yang dia buat. Dalam kitab pun tak ada. Kita buka kitab fiqh Syafi'i ke dah, oleh kerana tempat kita ngaji fiqh Syafi'i. Kat mana dia ambil benda ni? Dalam sembahyang jenazah dia baca ringkas saja doa. Kadang-kadang ada setengah imam dia gaduh, dia sembahyang jenazah ni orang tak dah betul sah lagi. Tak, berterabur orang lagi sah ni, dia dah kat takbir dah. Allahu Akbar. Terabur sekali orang. Tak. Lepas tu dengar gaduh dia sudah sembahyang, tapi dia panjangkan doa balik selepas solat tu. Sedangkan yang menepati sunnahnya berdoa di dalam solat. Sudah sembahyang, tak beri salam saja terus akad jenazah. Akad jenazah pula sampai kat tangga tu kena break pula.
Al-Fatihah dulu 3 kali. Ini benda yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi. Dia berlebih-lebihan. Tak? Dia berlebih-lebihan dalam ni. Okey. Jadi itu yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi dalam bab ni. Dr. Yusuf Qaradawi sebut lagi, dia kata untuk memahami benda ni, untuk memahami bid'ah ni, dia kata kena faham tentang apa itu sunnah. Saya tengok cari jap beralih muka surat ni. Sunnah ni ditakrif oleh ulama usul, ditakrif oleh, kita nak ambil takrif yang bersesuaian dengan ni. As-sunnah di kalangan ulama hadis, apa dia kata? As-sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi aw siratin. Itu sunnah yang kita nak faham untuk berlawanan dengan bid'ah. Tak? Apa itu sunnah? Mengikut pandangan ulama muhaddis, dia kata sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, yang dinisbahkan kepada Nabi, sama ada itu ucapan ataupun perbuatan ataupun akuan Nabi ataupun wasfin, sifat, sama ada sifat khalqi Nabi ataupun khuluqi Nabi. Tak? Khalqi ini sifat kejadian batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqi ini akhlak Nabi, akhlak PA perangai Nabi, au siratin ataupun sirah. Semua ini dinisbah kepada sunnah. Tak? Iaitu benda-benda yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi, itulah sunnah. Dr. Yusuf Qaradawi kata lagi, dia kata hunaka aidan makna akhar yahtamu bihi ahlu syara' binisbati lis-sunnah. Apa dia? Huwa ma yuqabilul bid'ah. Sunnah juga boleh kita faham takrif dia apa? Sunnah Nabi ni ialah huwa ma yuqabilul bid'ah. Apa-apa yang bertentangan dengan bid'ah, itulah sunnah. Sebab dengan kita beri takrif, kita orang boleh faham dulu. Sunnah-sunnah ni benda, segala benda yang bertentangan dengan bid'ah, maka itu adalah sunnah. Ai ma sannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syara'ahu li ummatihi. Iaitu sunnah ni apa yang disunnahkan, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi dan disyariatkan kepada umat dia. Fi muqabilu ma ibtada'ahul mubtadi'un min ba'dihi. Iaitu benda yang berlawanan, bertentangan dengan segala amalan-amalan yang bid'ah yang dilakukan selepas daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak faham, dia wari, dia kata sahabat lepas Nabi wafat pun dia buat bid'ah juga. Antaranya Umar buat bid'ah, buat sembahyang tarawih. Semua ini telah dijawab oleh para ulama kita bahawa itu bukan termasuk dalam bid'ah. Sebab dah Nabi sebut kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tak? Maka benda yang dibuat oleh para sahabat itu diakui oleh Nabi sendiri dah. Waktu zaman Sayyidina Uthman tambah pula azan, itu juga kita kata termasuk dalam sunnah lagi. Yang dibuat oleh sahabat. Ada pun selepas pada sahabat tak ada dah. Mana-mana rekaan itu telah tertolak, kita kata. Walihada, siapa ni? Dr. Yusuf Qaradawi kata lagi, walihada ishtahara 'inda sahabah al-muqabilah baina sunnah wal bid'ah. Sebab itulah masyhur di kalangan para sahabat ni, para sahabat dia buat bandingan sama antara sunnah dengan bid'ah ni. Antaranya qalu ma ahdatha qaumun bid'atan illa adha'u mithluha minas sunnah. Ini ada kata-kata para sahabat. Dia kata mana-mana kaum mengada-adakan satu bid'ah, maka dia akan menghilangkan satu sunnah Nabi. Dan memang benda tu berlaku. Tak? Setiap orang mengadakan, dia buat satu amalan ataupun satu ajaran bid'ah, dia akan tinggal sunnah Nabi. Contoh yang mudah kita kata, zikir selepas solat. Pergilah dari Johor sampai ke Kelantan kita pergi. Begitulah zikir selepas solat dia. Tak? Marilah tu imam mana pun,
Dia akan start dengan zikir tu. Hak ni dia baca yang ma'ruf. Saya awal-awal balik tu mula-mula start ada WhatsApp tu tau, kita senaraikan zikir-zikir yang dibaca oleh masyarakat kita ni. Tak, mana yang ada dalam sunnah? Ada sebahagian saja, ada ayat kursi, ada subhanallah, ada hak tu je. Hak lain semua tambahan tak tahu dari mana. Setengah tu tak tahu. Saya sampai hari ni saya tak jumpa lagi mana sandaran dia yang dia baca. Contohnya apa yang baca, kita boleh ingat dulu kita baca juga. Tak. Contohnya selepas wisalam dia baca alhamdulillah apa? Tak. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi kat mana dia ambil sandaran. Siapa orang pertama yang buat benda ni? Tak, dia baca benda ni, dia baca. Bukan kita kata tak bagus benda tu, tapi tak ada dalam senarai zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi itu kata sahabat, setiap kaum yang mengadakan satu amalan rekaan ini, dia akan menghilangkan satu amalan sunnah. Wa qala Ibnu Mas'ud al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Ibnu Mas'ud kata berpada dengan sunnah lebih baik dari bersungguh buat bid'ah. Betul tak? Kita berpada dengan sunnah itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh melakukan amalan bid'ah ini. Hadha makna al-akhir li sunnah huwa mawdu'u yang kita nak bincang. Dia kata tak? Dan inilah makna daripada definisi ta'rif sunnah, inilah yang mesti difahami untuk kita kenal pasti apa itu bid'ah. Jadi kesimpulan kita boleh buat, bid'ah ni dia benda yang memang secara clearnya amalan-amalan berkait dengan agama yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan juga para sahabat. Walaupun benda tu dianggap baik. Tinggal lagi nak kita jelaskan mana satu amalan. Macam mana kita nak tahu? Nak tak nak mesti kita pelajari sunnah Nabi, barulah kita tahu. Saya pernah bincang dalam satu surah tu. Saya kata, tuan-tuan tahu tak benda yang Nabi baca selepas solat? Kita pun sebut, senaraikan zikir-zikir ni. Oh, kita tak je tahu Ustaz. Tak. Sebab tu dia beramal dengan apa yang dia tahu. Saya mula-mula duduk masuk pondok dulu belajar kita sebelum ke Yaman, kita duduk di pondok. Mula-mula kita masuk pondok tu, benda yang pertama sekali diarahkan kepada kita, dia fotostat kertas zikir wirid selepas sembahyang. Hak ni kena ngapa? Jadi itulah yang kita baca. Tak, sebab tu kita terima. Jadi ini kita kata sebab utama orang masyarakat kita ni melakukan amalan-amalan bid'ah ni sebab dia tak kenal sunnah. Dia tak tahu apa itu sunnah. Apa amalan-amalan sunnah sebelum sembahyang? Apa amalan-amalan sunnah selepas solat? Dia tak tahu. Hatta zikir-zikir pun dia tak tahu. Yang dia tahu, ni orang ajar dia. Benda ni patut baca, benda ni patut baca. Kadang-kadang siapa benda-benda simple pun dia tak tahu tentang amalan sunnah ni. Ni yang menjadi masalah. Oleh kerana itu, tanggungjawab kita, tanggungjawab agamawan, orang-orang yang dah diberi ilmu pengetahuan ni, tanggungjawab dia menyebarkan mana dia sunnah. Mana dia sunnah Nabi dalam setiap amalan ni. Alhamdulillah hari ni banyak buku-buku, cuma buku ni kadang-kadang orang tak baca, masalah tak? Buku senipis ni pun orang tak baca kan? Tak. Hari ni ada orang keluar buku 24 jam hidup bersama sunnah Nabi. Tak. Macam-macam lagi buku, ada buku Hisnul Muslim tentang zikir-zikir. Masyarakat kita ni kadang-kadang di kalangan kaum muslimat, dia cukup minat beramal. Saya temui kalau kampung tu, masya-Allah, kalau muslimat ni macam-macam, dia suka beramal. Dia beramal benda tu, beramal benda ni. Cuma gitulah, dia tak jumpa sandaran utamanya. Kita dalam bab beramal, kita kata dalam bab zikir, carilah kitab Hisnul Muslim. Di sana disenaraikan zikir-zikir yang menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang zikir tak tahu mari mana pun. Kita tengok pada musim PKP tu, awal-awal isu Covid tu, ada orang sebar dalam Facebook zikir dari Syiah tu. Ada zikir Syiah. Dia kata beramallah zikir ni, insya-Allah selamat daripada gangguan Covid. Benda li khamsatun utfi biha harul waba wal hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ni zikir Syiah tu. Ada wirid Syiah. Amda maksud zikir ni, bagiku 5 perkara
yang boleh menghapuskan segala penyakit berjangkit, yang boleh menghapuskan segala benda yang berbahaya. Apa 5 perkara tu? Al-Mustafa, Nabi SAW, nama Nabi. Tak. Wal Murtada, Sayyidina Ali. Wa Benaihuma, Hasan dan Husain. Wa Fatimah. Sebut 5 nama ni selamat dari gangguan, selamat dari penyakit-penyakit. Karut tak karut ni? Karut tak? Tak ada dalam sunnah Nabi. Kalau kita perhati zikir-zikir Nabi ni, tak ada menisbahkan kepada nama-nama tertentu kecuali kepada nama Allah. Carilah mana-mana zikir, baik zikir selepas mayang ke zikir dak, apa sahaja bentuk zikir ajaran Nabi, zikir ni tak ada lain melainkan memuji dan memuji Allah, dak, mensucikan Allah, dak, bergantung bertawakal kepada Allah. Tak ada kepada manusia, kepada Nabi sendiri ke, kepada wali ke, kepada ahli baik, tak ada, tak pernah diajar. Tapi orang sibuk. Nah, ini bahaya. Oleh kerana itu, benda yang penting bagi kita nak tahu bid'ah ni, mesti tahu sunnah, mesti belajar dulu sunnah Nabi. Baik dalam semayang kita, sapalah dalam segala aktiviti kehidupan kita, bagaimana sunnah, tanya dulu. Kita tanya dulu, gimana sunnah Nabi dalam bab ni, gimana sunnah Nabi dalam bab ni. Barulah kita boleh pastikan, okey, amalan ni tak ada dalam sandaran. Maka tinggal lagi kita kata boleh buat tak boleh buat. Yang terbaik kita kata kepada masyarakat, lakukan sunnah, utamakan sunnah, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tadi, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Dan Ibnu Mas'ud kata berpada-pada dengan sunnah Nabi walaupun ringkas sikit, tak, lebih baik, jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh, tak, dalam melakukan amalan-amalan bid'ah. Sekadar itulah apa yang boleh saya sebut berkenaan dengan isu ni. Dan isu ni kita kira perlu pada penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat Islam kembali dan mengenali sunnah Nabi. Tak, umat Islam kita ni memang dia cintakan Nabi, tak, dia sayang ke Nabi, dia nak kepada beragama ni. Tinggal lagi dia tidak tahu bagaimana cara beragama yang diajar oleh baginda Nabi. Cukup dah kita dengan ajaran Nabi SAW. Jadi saya sudahi dengan pagi ni dengan benda ni lah, dan minta maaf lah sekiranya ada benda-benda kasar yang saya sebut, sebab benda ni memang termasuk dalam isu yang paling sensitif. Masyarakat kita tak boleh dengar benda ni. Saya sekarang kalau di kampung tu kita hanya sebut, bila orang tanya benda ni, saya kata sunnahnya lagu ni dan afdal kita buat sunnah. Kita tak sebut ucapan bid'ah ni, sebab sebut bid'ah ni orang panas telinga lalu. Tapi nak tak nak kena sebut juga. Tapi hari ni kita duk sabar lebih baik beramal dengan sunnah. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Biar dia tahu. Tinggal lagi dia nak buat tak mau buat. Saya sebut tadi kemuncak, Maulana Abdul Hadi kata apa yang bahayanya bid'ah ni, kemuncak dia orang akan tinggal sunnah dan orang menentang sunnah. Itu kemuncak dia. Itu yang Nabi kata boleh menyebabkan al-bid'atu dalalah, dia boleh pergi kepada kesesatan. Sebab kemuncak dia akan menentang bid'ah, dia akan menentang sunnah. Bila contoh dia buat satu amalan, kita kata ni amalan Nabi, dia kata ni hak kita molek lagi. Bila gini ni memang dia ke arah bahaya dah. Dia boleh menyebabkan jadi kufur, dia boleh menyebabkan menentang ajaran Nabi dia sendiri. Sampai tahap tu. Dan ini kesudahan dia. Tak. Begitu juga syirik. Macam mana syirik boleh berlaku? Dia start dengan bid'ah. Syirik-syirik yang berlaku atas muka bumi ni, dia start dengan bid'ah dulu. Sebab tu memang bid'ah ni tak ada lah melainkan dia boleh bawa kepada kesesatan, boleh bawa kepada kesyirikan dan merosakkan agama dia sendiri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.